Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera. Sebelum saya mulakan presentasi ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Izzuan bin Husin, staf 100-94170, DEC Batch 3, Grup 3 dan bertugas di Wisma TMB Alustar. Jadi pada 22 hari bulan, jadi pada 4 hari bulan 22, kami telah diberikan tugasan untuk membuat pengujian transformer di MTM Kapar. Jadi untuk transformer testing ni terdapat dua jenis pengujian, iaitu electrical test dan chemical test. Electrical test terdapat 7 pengujian dan chemical analysis terdapat 2 jenis pengujian. Jadi saya akan mulakan dengan detail dan chemical analysis terlebih dahulu. Untuk transformer detail, itu tuan-tuan dapat lihat, iaitu untuk transformer jenis daripada China, power transformer with OLTC, rated power 30 kVA, rated frequency 50 Hz, rated voltage 33/11, jenis connection adalah DNY11 dan umur transformer ini adalah 28 tahun berdasarkan daripada year of manufacture. Chemical test. Jadi untuk chemical test ni kita buat untuk PDV dan moisture water content. Untuk PDV nilai dia adalah 19.9 kV dan untuk water content adalah 32.1. Di mana proses untuk pengambilan minyak ni adalah kita ambil daripada below main tank dan masukkan ke dalam botol pengujian minyak dan kita bawakan ke makmal pengujian minyak di MTM sendiri, iaitu di bersebelahan dengan Impulse Lab, di mana di lab tersebut kita dapat lihat set PV dan moisture equipment test set. Jadi keputusan yang diperoleh adalah untuk BTV 19.9 kV, iaitu berada pada kategori bag below than 20, dan juga bagi water content atau moisture di dalam minyak adalah 32.1 ppm, iaitu lebih daripada 25 ppm pur. Jadi kalau kita refer daripada table ni, kita dapat lihat kedua water content dan BTV berada pada M4, dan recommendation adalah minyak ini perlu di recondition semula. Baiklah. Seterusnya adalah untuk electrical test. Electrical test, saya akan proceed dengan electrical test. Electrical test dan seterusnya conclusion dan recommendation. Untuk electrical test kita ada FRA, FDS, winding resistance, tan delta, existing current, generation test dan IR. First, untuk FRA, kita tengok di bahagian LV, terdapat yellow phase response is shifted to the left indicated the probability of core replacement untuk di bahagian high, iaitu core, dan untuk di bahagian medium frekuensi adalah untuk winding, di mana blue phase seem shifted to the right, and then untuk di bahagian high frekuensi adalah lebih kepada OLTC dan connection winding tersebut berada dalam keadaan baik. The channel winding condition can be interpreted from the high frequency region. So untuk HV open, kita dapat lihat the lower frequency of yellow phase response is shifted to the left, indicated the probability of core replacement. And then untuk di bahagian medium, ketiga-tiga fasa discorrelation can be seen in the middle region. Untuk winding and test connection is good di bahagian high frequency. Untuk HV dan LV, LV bushing is shorted
expected to have no response lah in higher frequency as the core effect has been eliminated. Kita boleh fokus pada bahagian LV, di mana bahagian LV tadi kita dapat lihat berlakunya shifted di bahagian middle, iaitu di bahagian winding. And then kita proceed dengan FDS untuk kita lihat di bahagian mana yang terdapat kandungan air yang tinggi, iaitu sama ada di bahagian oil, paper ataupun breastboard. Untuk FDS adalah pengujian advance daripada tan delta itu untuk pengujian insulation. So kita menggunakan daripada low frequency to high frequency juga, iaitu 1 mHz to 1 kHz. So dia punya moisture content ni sepatutnya dia punya kategori adalah dry 1 to 2.2, medium wet 2.3, wet is 2.5. So kita tengok daripada sini moisture dia semuanya adalah tinggi bagi CH, CHL, CL dan ketiga-tiga ni adalah water content adalah tinggi. Jadi kami hanya dapat buat pada medium dengan high frequency saja, iaitu di bahagian oil dan pressboard, di mana di dotted line untuk green dotted line for CH is high for oil lah. Jadi di dalam minyak ini terdapat kandungan air yang tinggi berbanding daripada pressboard. Untuk winding resistance pula, ini adalah connection untuk winding resistance ketika ujian ini dijalankan dan menggunakan test set ni. Jadi untuk winding resistance kita perlu dapat nilai dimensinya adalah lebih rendah daripada 5%, iaitu maximum minus minimum divided by maximum times 100 must get less than 5%. Jadi untuk di bahagian HV adalah baik, dan di bahagian LV readingnya terlalu tinggi, iaitu kemungkinan juga adalah daripada faktor connection, di mana kami menggunakan jumper untuk membuat connection di bahagian LV. LV itu dah tenggelam, jadi kami menggunakan jumper. Kemungkinan ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada nilai LV terlalu tinggi, dan juga LV side itu sendiri sememangnya terdapat masalah lah untuk winding resistance. Disebabkan tadi untuk FRA juga telah berlaku shifted di bahagian winding. And then untuk tan delta tadi memang kita dah compare nilai-nilai FDS yang terdapat di nilai tan delta yang terdapat di FDS adalah lebih kurang sama dengan nilai tan delta yang kita perolehi dalam pengujian tan delta ni. Jadi kita boleh anggap bahawa pengujian tan delta ni adalah boleh diterima pakai, kerana sebelum ni TX ni tak pernah dibuat, tak pernah dijalankan pengujian tan delta berikutan pemasangan connection di TX ni lebih terdedah dengan clearance yang tak cukup lah. Jadi kita proceed dengan 1000, 5000 and then baru kita proceed dengan 10,000 lah, step by step. So untuk pengujian tan delta ni kita menggunakan mode GSTG. Untuk CHL kita menggunakan mode UST, dan CL kita menggunakan mode GSTG. Di mana nilai-nilai tan delta ni mesti lebih daripada mesti kurang daripada 1.5% untuk TMB. Jadi nilai-nilai tan delta ni telah melebihi daripada 1.5. Jadi instructionnya adalah poor lah. Ini adalah connection untuk tan delta. So
extraction very poor, dan saya proceed dengan extraction current. Extraction current ni kita inject 10 kV to winding, HV winding, dan setiap tab for each tab. Dan untuk conclusion dia, all tab show the characteristic of two high one low, and the different bacaan dia must then sorry must different red and blue is less than 5%. Dan sekarang ni kita untuk kita semak sama ada terdapat abnormal dekat core to ground, mungkin ada winding fault ataupun short or open circuit, ataupun ada terdapat tap changer problem. Jadi kita dapat lihat sekarang ni okey, tapi pengujian winding resistance ada masalah. So ini adalah turn ratio, pengujian turn ratio test. Untuk turn ratio test nilai is mesti less than 0.5. Jadi nilai yang kita peroleh ini adalah lebih daripada 0.5 bermula daripada tab 3, di mana di tab 3 terdapat permasalahan lah sampai tab 16 ni. So ratio dia lebih daripada 0.5. Jadi kemungkinan ada terdapat shorted between turn or daripada OLTC tu ke winding lah. Boleh berlaku short. Itu menyebabkan turn ratio okey, tetapi winding resistance di HV side baik, tetapi di winding LV side out, yang untuk pengujian winding resistance tadi. And then last kali adalah untuk IR test. Ini adalah connection untuk IR test. Kita buat pengujian di bahagian HV to earth, LV to earth, and then HV to LV lah. So kita boleh tengok nilai-nilai HV to earth, LV to earth, dan HV to LV, and then kita proceed dengan PI. Semua result menunjukkan satu ke atas. Jadi pada untuk kedudukan satu ni adalah poor. Jadi bila kita refer table ni, kita perlu proceed dengan tan delta dan FRA, di mana kita dah buat tadi. Tan delta memang poor, dan FRA juga ada berlaku pergerakan lah di dalam winding. So dalam pengujian ni memang terdapat limitation, di mana TX tak ada bushing. So kita terpaksa pull it out, and then kita guna clamp jumper lah. So main tank pun tak dipenuhi dengan minyak yang penuh, jadi mengakibatkan minyak itu terdedah dengan udara. Jadi menyebabkan lebih moisture tu terdapat dalam minyak lah. Dan mungkin moisture juga telah menyerap di dalam insulation paper, di insulation di winding lah. Jadi OLTC pun tiada minyak. Dan limitation yang last sekali adalah FDS lah, FDS perform at 1 MHz to 1 kHz lah sepatutnya. And then untuk FRA memang kita dapat tadi memang terdapat shifted to row phase untuk di bahagian LV dan HV. And then untuk turn ratio juga out turn ratio. So winding resistance, tapi winding resistance di bahagian HV is good, and but for LV is very bad. Untuk PI seperti kita tengok tadi memang very poor. And then untuk FPS we can conclude have high moisture level lah. Sama juga untuk tan delta. Dan untuk menyokong ke semua electrical test tadi, kita proceed dengan chemical test. Memang moisture menunjukkan kandungan air yang tinggi dalam minyak, dan nilai VDV juga adalah poor.
So, jadi untuk recommendation ni, kita mungkin boleh proceed dengan DJA ataupun Furan, di mana DJA kita boleh tengok kehadiran-kehadiran kes lain untuk kita lihat sama ada mungkin berlakunya arcing ataupun aktiviti PD, mana kehadiran C2H2 yang menyebabkan berlakunya arcing atau penutupan di dalam main tank dan menyebabkan ada pergerakan di dalam winding, seterusnya menyebabkan shorted di antara OATC, shorted di antara turn ratio dan winding di bahagian LV berlaku pergerakan. Kemungkinan sebelum ni dah ada berlakunya arcing lah di dalam main tank tu. Jadi seterusnya daripada recommendation daripada CPN table tadi, kita boleh buat oil filtration, either online oil filtration ataupun offline oil filtration, and then FDS tadi kita proceed sampai 1 mili 1 mili-hertz untuk tengok sama ada paper yang betul-betul problem ataupun minyak. Seterusnya kita boleh masukkan TX ni ke dalam oven untuk kita keringkan paper ataupun pressure board. Seterusnya, jika kos-kos pemaikan dia adalah terlalu tinggi, better kita tukar dengan yang baru, dengan TX yang barulah. Jadi kita boleh dapat TX yang lebih berdaya harap dengan insulation yang lebih baik, keadaan minyak yang lebih baik, winding yang lebih baik. Di mana lagipun umur TX ni dah 28 tahun, memang sesuai lah untuk kita tukar dengan TX yang baru. Kegutan keadaan yang telah usul lah setelah apa yang kita buat semakan terhadap TX ini sebelum ni. Sekian, terima kasih dari saya.